Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 7.45. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Sijil vaksin palsu cetus kesan domino dalam negara. Gangguan seksual, polis rakam percakapan adun sedili. Juga dua lelaki lari dari pemeriksaan jadi viral. Dan kita mulakan dengan laporan ini. Suruhanjaya Security SC hari ini mengesahkan bahawa tindakan Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki tidak melanggar Seksyen 25/4 Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991 atau SICDA. Dalam satu kenyataan hari ini, SC berkata Azam dinamakan sebagai pemegang akaun dagangan saham terbabit dan mempunyai kawalan penuh ke atasnya. Tambahnya, Azam juga menguruskan sendiri akaun tersebut di mana beliau telah memberikan arahan untuk membeli, menjual dan memindahkan saham daripada akaun itu. Pada 18 Januari lalu, SC berkata ia tidak dapat membuat penemuan konklusif bahawa Azam telah melanggar Seksyen 25/4 SIKDA. Kenyataan pada Rabu memberikan pengesahan yang lebih jelas berkenaan isu tersebut. Pada 5 Januari lalu, Azam telah menjelaskan pada Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah atau LPPR bahawa akaun saham yang mempunyai namanya sebenarnya digunakan oleh adiknya Nasir Baki dan digunakan untuk tujuan pembelian saham pada 2015. LPPR juga berpuas hati bahawa Azam tidak mempunyai sebarang kepentingan pecuniary atau beneficial bagi pembelian mahupun pemilikan saham-saham berkenaan. Pengerusi LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang menambah, kesemua saham tersebut juga telah dipindahkan semula kepada Nasir dalam tahun berkaitan. Seterusnya, Ahli Parlimen Puchong Gobind Singh Deo menggesa Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun untuk tidak berdiam diri berkait siasatan terhadap Tan Sri Azam Baki susulan kenyataan yang dikeluarkan Suruhanjaya Security SC semalam. Menerusi satu kenyataan, Gobind mempersoalkan sama ada SC telah merujuk kepada Peguam Negara atau tidak sebelum membuat sebarang keputusan berkait Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia itu. Jelasnya, walaupun Seksyen 25/4 Akta Perindustrian Security Depository Pusat 1991 memberi peruntukan berkenaan akaun security, sebarang pelanggaran peruntukan di dalam akta itu boleh kepada tindakan penalti. Tegasnya, kuasa untuk memulakan, menjalankan dan memberhentikan sebarang prosiding untuk kesalahan di negara ini terletak pada Peguam Negara. Menurutnya, ia bukanlah sesuatu yang luar biasa bagi Peguam Negara selepas melihat hasil siasatan untuk memberi pandangan termasuk mengarahkan siasatan lanjut dilakukan mengenai perkara itu. Dalam satu kenyataan beberapa hari lalu, Gobind menimbulkan kebimbangan berkenaan kedudukan SPRM yang sedang menyiasat beberapa individu di dalam SC. Soalnya, adakah Peguam Negara mengkaji hasil siasatan yang dilakukan oleh SC itu dan membuat sebarang keputusan berkaitannya? Jika beliau tidak melakukannya, adakah SC mempunyai kuasa untuk memutuskan perkara itu seperti yang dilakukan tanpa merujuk kepadanya terlebih dahulu? SC dalam kenyataan pada Selasa memaklumkan pihaknya tidak dapat menentukan secara muktamad sama ada berlaku pelanggaran undang-undang bawah Seksyen 25/4 SICDA berhubung isu pemilikan saham Azam sekaligus menamatkan inkuiri. Azam dalam reaksi menzahirkan rasa syukur dan memberi komitmen untuk terus bertugas sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dan seterusnya, semua pihak diminta berhenti menggembar-gemburkan isu melibatkan penjawat awam demi agenda tersembunyi meskipun pihak berkuasa sudah menjalankan siasatan penuh dan membuat keputusan muktamad. Gesaan itu dibuat timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, susulan keputusan Suruhanjaya Security SC berkait siasatan terhadap Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki. Beliau berharap suara-suara yang berkeras untuk terus memainkan kes ini akur dengan keputusan SC dan menghormati autoriti SC yang telah menjalankan tugasnya tanpa sebarang campur tangan menurut undang-undang. Ini kerana jelasnya Pakatan Harapan sendiri yang menyarankan dari awal lagi supaya SC menyiasat Azam.
Bagaimanapun, SC dipersoal semula selepas membuat keputusan. Katanya PH sedang memerangi penjawat awam yang berdedikasi dan komited menjalankan amanah demi agenda politik sempit dengan memperlekehkan kerajaan dan institusi kerajaan seperti SPRM dan SC. Tindakan itu katanya bukan sahaja tidak tulus, malah bersifat tidak patriotik dan meruntuhkan semangat utuh perkhidmatan awam sekaligus mengkompromi masa depan negara demi agenda politik semata-mata. SC dalam kenyataan pada Selasa memaklumkan pihaknya tidak dapat menentukan secara mutamat sama ada berlaku pelanggaran undang-undang bawah Seksyen 25/4 SICDA berhubung isu pemilikan saham Azam sekaligus menamatkan inkuiri. Azam dalam reaksi menzahirkan rasa syukur dan memberi komitmen untuk terus bertugas sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Dan laporan berikutnya, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sedili Rasman Ithnain sudah dipanggil polis untuk merakam percakapan pada Isnin berhubung dakwaan gangguan seksual yang membabitkan dirinya. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, keterangan beberapa lagi individu termasuk wanita yang membuat laporan polis itu juga sudah dirakam. Kamarul Zaman memaklumkan Adun berkenaan turut membuat laporan polis terhadap dakwaan mangsa. Dalam kes Adun yang menyebabkan Adun Sedili, Adun Sedili itu siasatan kita masih dijalankan, beberapa orang kita telah panggil untuk merakam percakapan dalam siasatan kita. Dan kita dapati kedua-dua pihak Adun juga ada membuat laporan polis terhadap laporan yang dibuat oleh pengadu. Dan kita masih akan menyiasat, insya-Allah kita akan siasat secara adil. Dan siasatan ini mungkin akan kita perlu masa lagi dalam 2-3 hari untuk selesaikan siasatan ini. Selepas itu kita akan maklumkan apa keputusan dia. Beliau berkata demikian ketika ditanya mengenai perkembangan siasatan terhadap laporan polis dibuat seorang wanita yang mendakwa diganggu secara seksual oleh Adun berkenaan. Sebelum ini, Rasman turut menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang dilemparkan terhadap beliau dan mendakwa ia sebagai satu konspirasi politik untuk menjatuhkan maruahnya. Polis Kelantan sedang mengesan dua lelaki yang melarikan diri dalam satu pemeriksaan jalan raya di Kampung Gaung Pasir Mas, Kelantan pada Rabu. Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Assistant Commissioner ACP Muhammad Nasaruddin M. Nasir berkata, suspek yang berjaya melarikan diri itu dikenali sebagai Muhammad Naim beralamat di Kampung Lelayang Puyu, Tanah Merah dan Muhammad Afiq Saidi. Dalam kejadian sekitar jam 1 tengah hari Rabu, pihaknya menahan sebuah kereta jenis Proton Persona dinaiki 3 lelaki. Menurut Muhammad Nasaruddin, ketika ditahan, kesemua individu berkenaan memberikan kerjasama. Namun ketika diarahkan supaya kereta dialihkan ke bahu jalan, pemandu kereta tersebut bertindak memecut kenderaannya. Manakala salah seorang daripada dua rakannya yang berada di luar kereta berkenaan bertindak melarikan diri. Anggota polis bertindak mengejar, namun individu berkenaan berjaya meloloskan diri dengan memasuki kawasan semak. Manakala individu yang berjaya ditahan dikenali sebagai Mazri Muhammad Yusof didapati positif dadah jenis metafetamin. Muhammad Nasaruddin menjelaskan salah seorang suspek yang berjaya melarikan diri itu mempunyai beberapa rekod jenayah berkaitan dadah. Masih lagi kisah lari dari polis. Mahkamah Magistrate Bandar Baru Bangi menjatuhkan hukuman penjara 4 bulan kepada seorang orang kena tangkap OKT yang melarikan diri sejauh 50 meter ketika menaiki truk polis di hadapan sebuah klinik minggu lalu. Hakim Effendi Nazila Abdullah yang bertindak sebagai magistrate pada Rabu menjatuhkan hukuman itu terhadap R. Thiagarajan, 24 tahun, selepas tertuduh mengaku bersalah atas pertuduhan yang disabitkan. Mahkamah turut memerintahkan hukuman penjara itu bermula dari tarikh tertuduh ditangkap pada 9 Januari lalu. Mengikut pertuduhan, Thiagarajan didakwa dengan sengaja telah melarikan diri daripada jagaan anggota polis ketika tertuduh ditahan dengan sah di sisi undang-undang. Kesalahan itu dilakukan di klinik kesihatan Beranang pada jam 11 pagi 11 Januari lalu dan videonya melarikan diri juga tular. Kes disiasat mengikut Seksyen 224 Kanun Keseksaan dan hukuman bagi seksyen itu memperuntukkan penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Terdahulu, tertuduh yang tidak diwakili peguam memohon dikenakan hukuman denda yang ringan. Bagaimanapun timbalan pendakwa raya, Hakim Amir Abdul Hamid memohon mahkamah mengenakan hukuman pemenjaraan dengan mengambil kira fakta kes selain tindakan tertuduh
membahayakan orang awam. Baiklah, hari ini genap sebulan tragedi banjir buruk melanda Lembah Kelang dan berdasarkan statistik lebih 60,000 mangsa terjejas akibat bencana. Ada mangsa yang masih trauma dan bergelut membina semula hidup mereka. Bantuan kerajaan memang ada, namun apa jaminan kepada penyelesaian jangka panjang terhadap situasi ini dan apakah pertemuan 220 ahli parlimen pada persidangan khas esok menemui penyelesaian konkret? Esok tumpuan akan terarah kepada bangunan parlimen di belakang saya ini di mana satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan isu banjir. Mesyuarat khas ini antaranya akan membincangkan mengenai pasal banjir, penyelarasan bantuan banjir kepada keluarga Malaysia serta perancangan jangka panjang mengenai pengurusan bencana banjir. Besar harapan rakyat untuk melihat semua ahli parlimen mengembeling usaha mengenepikan perbezaan politik dan mencari titik penyelesaian terhadap bencana ini. Okey, kalau esok harap pihak kerajaan ke, membangkang ke, harus peka lah soal rakyat dahululah sebab rakyat, adanya rakyat baru adanya kerajaan. Tak adanya rakyat, tak adanya kerajaan. Betul tak Arian? Okey, jadi negara pemimpin harus peka lah untuk membantu rakyat dahulu. Keperluan rakyat memang amat penting lah. Mana yang terkesan teruk memang boleh jadi mental lah. Harapan pada mesyuarat tersebut, kalau boleh buatlah elok-elok, berbincanglah sama-sama, rakyat pengikutlah sama-sama. Itu yang nenek minta. Tak nak gaduh-gaduh, saya takut. Harapan nenek pada kerajaan, tolonglah bantu cepat. Itu je. Saya kan orang susah, semua tak ada. Masa-masa tengok orang bunyi. Nak beli duit tak ada. Tolonglah bantu saya cepat. Minta janganlah berlaku lagi. Tak nak dah, habis barang dalam rumah. Tak ada apa pun. Daripada peniaga sehinggalah kepada suri rumah, semua masih mencari jalan membina hidup baru. Nak hidup semula lah. Kakak pun meniaga macam ni lah. Tengok baru nak hidup semula, barang-barang habis semua akak meniaga. Selai sepinggang akak. Dah tu adalah orang ulu-ulu sikit, akak boleh hidup balik lah. Akak kena kuat semangat. Pasal akak nak hidup lah, nak bagi anak makan, nak bayar sewa kedai, nak bayar sewa rumah. Semua sekarang ni kita belum dapat bantuan kereta lagi, belum dapat lagi. Sebab di taman saya, depan Desa Raya, depan Petronas tu, 18 biji kereta habis tenggelam semua. Tinggal satu kaki je lagi nak tenggelam. InsyaAllah cik, mudah-mudahan tolonglah, kerajaan minta tolonglah dipercepatkanlah. Sebab dah 3 minggu dah kereta kita tak ada kenderaan. Jadi yang ada yang satu rumah tu ada 2 kereta, 3 kereta. Jadi kenderaan kita cuma kita ada sebiji kan. Kadang-kadang tu ada 3 orang nak pakai. Keperitan berdepan situasi banjir buruk pada 18 Disember lalu masih segar dalam ingatan mangsa. Ada juga yang mencadangkan agar kerajaan pertimbang wujudkan dana khas bencana. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Sinar Awani. Dan apa kata kita saksikan dahulu antara paparan utama untuk malam ini. Masyarakat Cina dibenarkan makan besar Tahun Baharu Cina. Sijil vaksin palsu cetus kesan domino dalam negara. Juga hanya RM300 sesiapa sahaja boleh beli sijil vaksin. Hanya dengan caj RM300 hingga RM650, sesiapa sahaja boleh mendapatkan sijil digital vaksin palsu yang dijual satu sindiket yang beroperasi di sebuah klinik swasta di Johor Bahru. Namun kegiatan sindiket melibatkan pekerja klinik itu sendiri terbongkar apabila mereka diberkas polis sejak Isnin lalu.
Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mamat berkata 3 pekerja klinik terbabit dan 5 orang awam berusia 24 hingga 42 tahun berjaya ditahan selepas dipercayai menjual dan membeli sijil digital vaksin tidak sah itu tanpa menerima sebarang suntikan vaksin. Daripada MO atau cara mereka ni adalah dengan mewawarkan kepada sesiapa yang tak ingin, kebanyakannya mereka yang tidak ingin mengambil vaksin. Jadi itulah ada sasaran daripada sindiket ini adalah mencari mereka yang tak ingin mengambil vaksin tapi hendak sijil vaksin untuk digunakan seperti orang yang telah divaksin. Dan ini adalah amat berbahaya dan pihak PDRM Johor rasanya akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka ini. Mereka ini telah 3 orang mereka telah diriman, iaitu mereka ini adalah pekerja yang bekerja dan dia boleh akses pada MySejahtera dan dia masukkan sijil vaksin yang tak divaksinkan ini dan dia update dalam MySejahtera. Menurut Kamaruzaman, sehingga kini seramai 22 lagi pembeli sijil digital vaksin yang tidak sah berusia antara 19 hingga 69 tahun masih diburu polis. Katanya, turut diburu seorang lelaki dipercayai dalang utama sindiket berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 511 Kanun Kesesaan serta Seksyen 22(D Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988. Baiklah, penjualan sijil vaksinasi palsu ini mungkin tampak seperti insiden terpencil, tetapi bagaimana kita nak memahami impaknya kepada masyarakat secara keseluruhan? Dan menyertai saya di talian ketika ini ialah Profesor Madya Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Alhamdulillah, terima kasih. Prof, pemalsuan sijil vaksin yang dilihat semakin berleluasa, Prof, sangat membimbangkan. Jadi adakah Prof setuju ya bahawa kegiatan ini boleh mencetuskan kesan domino terhadap aspek kawalan wabak, Prof? Dari segi kesihatan awam, saya bersetuju bahawa pemalsuan sijil vaksin itu akan menyebabkan kesan domino terutama dalam pengendalian wabak di seluruh negara. Apa yang berlaku ialah mereka-mereka yang mendapatkan perkhidmatan tersebut sebenarnya memperolehi perkhidmatan yang tidak sah ya di sisi undang-undang, dan mereka bukan sahaja membahayakan diri mereka tetapi juga mencetuskan suasana yang mana berpotensi pula untuk menularkan kepada individu-individu yang berurusan dengan mereka. Dan dalam konteks pada masa ini, kita lihat bahawa SOP banyak yang sudah dilonggarkan dan kemungkinan ramai individu yang tidak tahu mereka ini sebenarnya tidak divaksin. Dan apa yang berlaku, sekiranya berlaku cetusan kes-kes baru ataupun kluster, ia akan memanjangkan lagi tempoh wabak dan juga yang paling penting pada pandangan saya dari segi kesihatan awam, ia akan menyusahkan sistem perkhidmatan kesihatan. Dan ini kita bimbang akan berpanjangan. Baik, Prof. Dan sekiranya kegiatan ini berada di tahap yang serius, Prof, semakin ramai golongan yang tidak divaksin menikmati semua manfaat dan seterusnya mencetuskan pandemik ataupun varian baru, Prof. Jadi, apa pendapat Prof sekiranya kemungkinan ini berlaku? Ia merupakan satu keadaan yang sangat mendukacitakan ya sekiranya berlaku, sebab kita telah melalui satu tempoh yang sangat sukar ya pada tahun lepas dan kita berdoa semoga keadaan tersebut tidak berlaku. Kita sangat berharap ya kepada mereka-mereka yang telah mendapat perkhidmatan tersebut untuk mendapatkan vaksin yang sebenar, sebab tujuan pemvaksinan adalah untuk melindungi diri mereka. Dalam konteks ini saya melihat mereka bukan sahaja menipu masyarakat awam tapi juga menyebabkan diri mereka terdedah kepada bahaya jangkitan sehingga boleh mendapat komplikasi serius dan juga kematian akibat jangkitan tersebut. Dan ini sepatutnya kita elakkan. Baik, itulah tadi perkongsian saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman. Terima kasih, Prof, atas perkongsian tersebut. Dan Profesor Madya Dr. Malina Osman merupakan pakar kesihatan awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM.
Dan seterusnya, masyarakat yang akan meraihkan sambutan Tahun Baharu Cina pada 1 Februari depan dibenarkan mengadakan makan besar atau makan malam keluarga pada 31 Januari ini. Dan itu antara prosedur operasi standard SOP ditetapkan kerajaan sempena perayaan tersebut yang diumumkan Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq pada Rabu. Tambah beliau, resepsi Tahun Baru Cina juga dibenarkan tetapi hanya boleh diadakan di ruang tertutup dan membabitkan jemputan yang terhad. Tidak dibenarkan rumah terbuka, no open house. Jadi apa yang dipersetujui oleh Jawatankuasa Kuartet dan juga oleh pihak Kementerian Kesihatan, jamuan tertutup Tahun Baru Cina ataupun kita panggil Chinese New Year Reception. Jamuan tertutup Tahun Baru Cina hanya dibenarkan kepada mereka yang mendapat jemputan saja. Kedua, tidak dibenarkan kepada orang awam yang tidak mendapat jemputan untuk hadir ke jamuan tertutup Tahun Baru Cina. Dan ketiga, tiada sesi majlis berterusan seperti rumah terbuka. Maknanya open house, kita buka, orang tu habis makan, orang lain boleh datang, pusingan dan sebagainya. Tidak dibenarkan. Jadi apa maksud? Apa maksud tiada sesi majlis berterusan seperti rumah terbuka? Maksudnya no multiple sessions, only one session. Tambahnya, resepsi itu juga perlu diadakan dengan mengambil kira 50% kapasiti keseluruhan ruang dan mengamalkan penjarakan fizikal. Beliau berkata demikian pada sidang media di Putrajaya pada Rabu yang turut dihadiri Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong. Selain itu, katanya aktiviti ziarah dari 31 Januari hingga 15 Februari sempena Hari Cap Gome juga dibenarkan. Katanya lagi, persembahan tarian singa, tarian naga dan tarian harimau dibenarkan namun tertakluk kepada SOP Industri Kreatif Persembahan Langsung Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM. Sembahyang Cap Gome pada 15 Februari 2022 nanti juga dibenarkan dan perlu mengikut SOP pembukaan rumah ibadat selain Islam dalam tempoh PPN Fasa 4. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Melaka mengesan penularan COVID-19 di 2 kolej vokasional di negeri itu selepas 87 pelajar disahkan positif di institusi pendidikan berkenaan. Exco Kesihatan dan Anti Dadah Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata kedua-dua kolej itu turut diisytiharkan sebagai kluster bagi mengawal penularan jangkitan. Dua kolej itu masing-masing Kolej Vokasional Melaka Tengah diisytihar sebagai kluster Jalan Tun Telani dan Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin di daerah Jasin dikategori sebagai kluster Jalan Kemendo Jasin. Beliau berkata bagi Kolej Vokasional Melaka Tengah, seramai 76 pelajar disahkan positif COVID-19 dikesan selepas 176 saringan membabitkan warga kolej dijalankan sejak 14 Januari lalu. Manakala, bagi Kolej Vokasional Datuk Seri Abu Zahar Isnin, seramai 11 pelajar dikenal pasti positif COVID-19 selepas 70 saringan membabitkan pelajar dan warga kolej dijalankan. Setakat ini kita hanya satu KV saja yang kita tutup sebab apa dah melibatkan kluster. Satu lagi dalam siasatan, kemungkinan untuk dia tutup ada. Tapi kita bergantung kepada hasil siasatan yang kita dapat. Jika hasil siasatan mendapati bahawa kita perlu menutup, maka kita akan tutup. Tapi setakat ini kemungkinan besar nampak seakan-akan dia boleh dikawal. Jadi setakat ini. Jadi yang kluster Jalan Tun Telani itu pun
Dalam kawalan sekarang? Dalam kawalan. Setakat ni Alhamdulillah semua dalam kawalan. Up to hari ini tidak ada lagi yang bergejala. Tetapi of course kita tak tahu esok dan lusa kita tahu. Tapi setakat hari ini pelajar yang telah dikuarantin di dalam PKRC pun Alhamdulillah okey. Pelajar yang dikuarantin negatif yang dikuarantin di hostel pun Alhamdulillah. Masa lulusan kontak rapat ataupun semua kontak rapat sudah disaring? Semua kontak rapat di Jalan Tun Telan ni telah disaring. Dan Alhamdulillah semua kontak rapat ni setakat ni ujian yang dilakukan adalah negatif lah. Mengulas lanjut, kata Dr. Muhammad Akmal, kedua-dua kluster berkenaan dikesan selepas kes indeks pertama mengalami gejala dan disahkan positif COVID-19 selepas memulakan sesi persekolahan. Katanya, Kolej Vocational Melaka Tengah sudah diarah tutup sehingga Jumaat ini, manakala arahan penutupan Kolej Vocational Datuk Seri Abu Zahar Isnin akan dibuat sekiranya berlaku pertambahan kes positif. Bagaimanapun jelasnya, kedua-dua kes berkenaan tidak mempunyai kaitan dan pihaknya yakin kawalan penularan jangkitan berkenaan berjaya dibendung. Jangan ke mana-mana, selepas ini akibat harga barang meningkat, peniaga pasar terpaksa buang pekerja. Terpaksa buang pekerja dan singkatkan operasi perniagaan. Itu dilema ditanggung kumpulan peniaga sayur di Pasar Besar Majlis Bandaraya Melaka bersejarah susulan tren harga barangan keperluan itu yang didakwa luar biasa berbanding tahun-tahun sebelum ini. Ada yang sekarang dia mula faham. Bukannya kita suka-suka naikkan harga ataupun apa kan. Mungkin dia dengan berita apa kan. Sajalah. Campak sayur tu sedih tak? Sedih. Kan kita beli mahal. Bila sayur, kita kena lembut-lembut. Bila dia campak macam tu, macam ni, campak ni kan pecah-pecah kan. Hai. Jadi reject kan? Reject lah. Maksudnya kita dah kena nak buang kan. Kesal lah, rasa kesal. Kadang rasa marah juga. Tengok je lah, habis takkan nak marah dia. Jadi macam kita ni, peniaga-peniaga ni bergantung rezeki nasib lah. Time ada berniaga lah. Time tak ada berniaga, kita rehat lah. Tapi pun kalau sayur terlalu mahal, kita pun masalah kalau nak jual. Yang telah lepas sayur kan masalah dia tinggi. Penanam-penanam, pekebun-kebun semua menanggung kerugian kan. Makin teruk, saya tengok tahun lepas, tak silap saya dalam bulan 5 ke 6 macam tu. Masa time COVID pun tak ada macam ni mahal sayur. Murah, tak ada mahal macam ni. Kangkung baru RM3, sekarang kangkung datang dah RM6. Bayam datang dah RM6. Sebelum masa COVID tu tak ada macam ni mahal. Murah sayur. Lagi ramai orang. Memang peniaga dilema. Memang susah sekarang. Selepas hampir setahun tidak bersiaran, rancangan realiti Big Stage yang popular dengan slogan dominasi BBNU kembali buat musim keempat. Dan untuk laporan penuh, kita terus saja bersama dengan rakan setugas Ashraf Roslan. Ashraf, teruskan. Baiklah, terima kasih kepada rakan setugas di Bukit Jalil. Saya sebenarnya baru saja selesai menghadiri sidang media Big Stage musim keempat. Dan apa yang boleh saya bawakan kepada anda, selepas setahun direhatkan, akhirnya Big Stage kembali mencari juara untuk musim kali ini. Dan apa yang lebih menarik, akan ada 11 peserta yang akan bersaing dan merebut gelaran juara. Kita ada Aja Zainal, kita ada Aisyah Retno, kita ada Dana Chue, kita ada Lia Aziz. Dan yang paling menarik sekali, kita ada beri laluan, jerung merah nak lalu ni. Kita ada Sofia Merela yang akan turut sama memeriahkan pentas Big Stage pada tahun ini. Dan pada tahun ini juga sebenarnya Big Stage juga membawa 2 peserta dari luar negara, iaitu Syafiq Abdillah yang mewakili Brunei dan juga Tegar yang mewakili Indonesia. Kalau nak tahu, Tegar ni pernah popular dengan lagu Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang. Itu peserta-peserta yang akan memeriahkan pentas Big Stage. Namun, siapa pula juri? Jurinya untuk tahun ini, kita ada penyanyi tersohor negara. Kita ada Datuk Seri Siti Nurhaliza yang kembali menjadi juri tetap di samping Ajai, dan 2 lagi juri, iaitu juri pedas dan juga Presiden Netizen. Siapakah mereka? Itu kita kena nantikan pada minggu
minggu pertama konsert itu nanti. Dan apa yang saya boleh katakan, program yang dikendalikan oleh Alif Sata dan Sherry Al-Haddad itu akan bersiaran secara langsung selama 8 minggu dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada setiap Ahad jam 9 malam mulai 6 Februari 2022. Dan apa yang boleh dijanjikan lagi, akan ada pelbagai kejutan-kejutan menarik yang akan dibawakan sepanjang 8 minggu ini. Jadi kalau nak tahu apakah dia, jangan lupa untuk tonton Big Stage pada 6 Februari ini. Jadi itu saja yang saya rasa boleh kongsikan bersama dengan anda. Kita kembali bersama dengan rakan tugas di Bukit Jalil. Dapatkan akhbar Sinar Harian esok dengan tajuk Muka Depan Kluster Sekolah Membimbangkan. Sekurang-kurangnya 313 pelajar daripada beberapa sekolah di negara ini dijangkiti COVID-19 sejak sesi persekolahan bersemuka dilaksanakan 9 Januari lalu. Belah jangan ke mana-mana selepas ini, sah Lee Zijia letak jawatan sebagai pemain BAM. Bertemu kembali. Perseorangan utama negara Lee Zijia dilaporkan sudah menghantar surat peletakan jawatan sebagai pemain Persatuan Badminton Malaysia BAM. Menurut Presiden BAM Tan Sri Mohamad Norza Zakaria, BAM akan mengumumkan keputusan persatuan pada Jumaat. Terdahulu timbul kabar angin yang mengatakan bahawa pemain nombor 7 dunia itu akan keluar dari BAM kerana memerlukan perubahan yang mampu mengembalikan semula rentak terbaiknya sebelum ini. Spekulasi peletakan jawatannya juga hangat diperkatakan selepas ada dakwaan bahawa Zijia bakal menerima tawaran melibatkan penajaan sebanyak RM4 juta bagi membiayai perjalanan profesionalnya jika meninggalkan BAM. Pemain berusia 23 tahun itu sebelum ini melakar sejarah tersendiri apabila muncul juara keseluruhan seluruh England pada Mac 2021. Zijia memulakan kempen 2021 dengan berada di suku akhir terbuka Thailand Yonex sebelum terkandas seawal pusingan pertama di terbuka Thailand Toyota. Dia kemudiannya tewas di separuh akhir jelajah dunia akhir BWF. Zijia juga membuat penampilan sulung di Sukan Olimpik Tokyo 2020 yang menyaksikan dirinya tewas di tangan pemain Cina Chen Long di pusingan 16 terbaik. Tindakan Lee Zijia untuk meletakkan jawatan sebagai pemain Persatuan Badminton Malaysia BAM menjadi satu kerugian bagi badan induk berkenaan. Bekas pemain nombor 1 dunia Roslyn Hashim maklumkan Zijia yang memperjudikan keputusan tersebut mungkin memberikan pelbagai perubahan kepada arena badminton negara. Okey, sebenarnya bagi saya ini adalah satu kerugianlah kepada BM. Kerana ialah kita seperti yang kita tahu selepas Datuk Lee Chong Wei, sekarang ni kita ada Lee Zijia. Walaupun pemain-pemain yang baru yang sedang meningkat naik seperti Ng Ziyang, tetapi Ng Ziyang tu masih lagi jauh perjalanan dia. Sebenarnya Lee Zijia pun sebenarnya masih lagi jauh, cuma agak rugi kalau dia keluar, rugi terhadap BM kerana melepaskan pemain persoalangan utama negara, kan. Walaupun kita tahu Lee Zijia apabila dia main secara profesional pun tetap mewakili Malaysia, tetapi bagi pihak BM tu amat merugikanlah. Bila dengan itu, sekian Awani 7.45 hari ini. Terus ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum. Salam hormat.